Yang berbahagia Datuk Syed Amin Al-Jeffrey, Ahli Lembaga Pengarah Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Muda, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Asim Dollah, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajaran Alumni Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dr. Musa Ahmad, Timbalan Naib Chancellor Akademi dan Antarabangsa Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berbahagia Dr. Asmadi Haris, Dekan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dekan-dekan, Ketua-ketua Jabatan USIM, Pegawai-pegawai Kementerian Pengajian Tinggi dan Institusi Pengajian Tinggi, Staf-staf akademik dan pentadbiran Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Barisan Penaja ISEP 7 2011, seterusnya hadirin dan hadirat sekalian. Selamat datang ke Majlis Perasmian Pembukaan Konvensyen Keusahawanan Islam kali ke-7 dan program Gerak Usahawan Kampus 2011. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalum puji dan tanda kesyukuran bersama kita rafakkan kehadirat ilahi kerana dengan limpah kurnia serta taufik dan hidayahnya dapatlah kita bersama-sama pada malam yang indah ini bagi menjayakan Majlis Perasmian Konvensyen Keusahawanan Islam kali ke-7 dan program Gerak Usahawan Kampus PGUK 2011. Hadirin sekalian, majlis pada malam ini tambah berseri dengan kehadiran yang berbahagia Datuk Syed Amin Al-Jeffrey, Ahli Lembaga Pengarah Universiti Sains Islam Malaysia serta tif-tif kehormat sekalian. Saya juga belum terlambat untuk mengucapkan tahniah kepada yang berbahagia Datuk Syed Amin Al-Jeffrey atas anugerah sumbangsih di Majlis Anugerah Kecemerlangan dan Inovasi tahun 2010 USIM. Tahniah diucapkan. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa, 10 jari kami menadah, mohon berkat yang Maha Esa. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada malam ini, majlis dengan sukacitanya menjemput Saudara Muhammad Asri bin Wahid untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami menzahirkan kesyukuran kami kepadamu ya Allah, kerana dengan keizinanmu kami dapat berhimpun pada hari yang bersejarah dan gemilang ini dalam majlis perasmian pembukaan Konvensyen Keusahawanan Islam ke-7 dan program Gerak Usahawan Kampus PGUK 2011. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha waj'al hayatana hayatan thayyibatan aminatan mutmainnah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami dengan rendah diri memohon agar Engkau kurniakan kepada kami dan hamba-hambamu sekalian dengan kekuatan iman serta ketakwaan yang berterusan, keterbukaan dan ketenangan, sentiasa di bawah pimpinan dan petunjuk-Mu ya Allah. Demikian jua ya Allah, ya Rahman ya Rahim, dengan berkat rahmat dan inayah-Mu kami memohon kepadamu agar diberikan kemudahan dan kelancaran sepanjang majlis ini berlangsung. Sesungguhnya kami tiada kekuatan dan tiada upaya melainkan dengan izin darimu ya Allah. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram,
Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan ihsan kepada kami dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tugas dan kewajipan. Kurniakanlah kepada kami nikmat kesejahteraan dan keselamatan, kesihatan dan kesempurnaan, agar dapat kami berusaha menuju ke arah pembangunan dan kemakmuran. Ya Allah, hindarkanlah negara kami dari segala bahaya bencana. Kurniakanlah nikmat kesejahteraan dan kemakmuran yang berterusan. Lindungilah dari segala keaiban dan keburukan. Jauhkanlah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Limpahilah rahmat dan keberkatan kepada negara kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbi, muliakanlah Islam dan orang Islam, hinakan syirik dan musyrikin. Tolonglah serta selamatkanlah saudara-saudara kami yang Muslim dan mujahidin serta golongan-golongan yang lemah di Palestin, di Lebanon, di Iraq dan di semua tempat dan di setiap masa. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga penganjuran majlis ini mampu mencapai objektifnya, iaitu menjana ilmu pengetahuan dan memberi pemahaman yang jelas kepada kami berkaitan keusahawanan, serta diharap menjadi satu pemangkin dalam mewujudkan dan melahirkan usahawan berteruskan syariah Islam di Malaysia khususnya, dan dengan izinmu hingga ke peringkat global. Ya Allah, kami juga berharap ianya mampu jadikan landasan dalam mengenengahkan bakat dan minat kami untuk menceburkan diri dalam keusahawanan sejajar dengan matlamat penganjurannya, iaitu melahirkan usahawan yang memiliki kesedaran, berpengetahuan dan berkemahiran, serta mampu memecah ruyung kebiasaan dan seterusnya memperkasakan diri. Semoga bidang ini juga bukan sahaja membangunkan ekonomi negara, bahkan mampu membangunkan masyarakat Islam keseluruhannya. Allahumma ya Hafiz ya Raqib ya Mujib ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Ya Allah, kami berhimpun pada hari ini dengan satu tujuan, untuk memartabatkan dan meninggikan syiar agamamu, Ya Allah. Oleh itu, berkatilah majlis kami pada malam yang penuh bermakna ini. Allahumma jal'amna jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al khairu a'malina akhiruhu wa khairu a'malina khawatimuhu wa khairu ayyamina yawmal qaqa fih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Asri bin Wahid atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Yang berbahagia Datuk dan sidang hadirin sekalian, seterusnya marilah sama-sama kita menghayati alunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Sahril bin Abdul Rahim. Beliau akan membacakan surah Yusuf bermula ayat 43 hingga 49. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك فعام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Demikianlah tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah diperdengarkan oleh saudara Muhammad Syahril bin Abdul Rahim. Ribuan terima kasih diucapkan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai umat Islam kita perlu sedar dan sentiasa bersiap sedia untuk melalui masa gawat dan kesempitan. Dalam waktu yang sama, kita seharusnya berjimat cermat atau berhemat dalam setiap perbelanjaan harian supaya kita dapat mengharungi sebarang ujian dan dugaan dalam kehidupan ini dengan penuh ketabahan. Oleh itu, kita hendaklah bersederhana dalam setiap perbelanjaan harian. Sesungguhnya, Islam mengeji perbuatan boros, sebaliknya menggalakkan umatnya berjimat cermat.
Untuk makluman yang berbahagia Datuk dan sidang hadirin sekalian, Konvensyen Keusahawanan Islam atau ISEPS merupakan aktiviti tahunan pelajar tahun akhir Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM. Bagi meneruskan tradisi tersebut, pada tahun 2011 ini sekali lagi Fakulti Ekonomi dan Muamalat buat kali ke-7 dengan bertemakan Islamic Entrepreneurship Derived Civilization telah bermula dari 6 Oktober hingga 9 Oktober 2011. Kelainan kali ini telah dicapai melalui penganjurannya bertempat di dataran nilai. Di antara objektif konvensyen ini diadakan adalah untuk memberi pengetahuan dan pemahaman yang jelas kepada mahasiswa berkaitan keusahawanan dan konsep perlaksanaannya. Ia juga menyediakan ruang dan peluang kepada mahasiswa untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang keusahawanan. Manakala program Gerak Usahawan Kampus PGUK pula adalah sebuah program yang disarankan oleh Kementerian Pengajian Tinggi untuk mewujudkan kesedaran tentang keusahawanan dalam kalangan mahasiswa, di samping untuk memberi pendedahan tentang peranan pelbagai agensi yang menyokong pembangunan usahawan di Malaysia, serta menampilkan usahawan-usahawan alumni dan usahawan-usahawan dalam kalangan mahasiswa. Di antara objektif program ini adalah bertujuan untuk mewujudkan kesedaran dalam kalangan pelajar-pelajar tentang keusahawanan dan peluang-peluang untuk memilih keusahawanan sebagai kerjaya. Justru itu, besarlah harapan kami agar gabungan ISEPS 7 dan program Gerak Usahawan Kampus ini dapat dilaksanakan dengan jayanya serta mencapai objektif yang dicita-citakan, insya-Allah. Sudilah Tuan, jalan berlapan di malam kelam. Sudilah Tuan, beri ucapan, kata aluan, pemanis kalam. Hadirin hadirat yang dimuliakan, tanpa melengahkan masa, majlis menjemput yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Muda, Naib Chancellor Universiti Sang Islam Malaysia untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. A'udzubillahi samilil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang berbahagia Datuk Syed Amin Al-Jeffrey, Ahli Lembaga Pengarah Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Asinullah, Timbalan Naib Chancellor Ehwal Pelajar dan Alumni USIM. Yang berbahagia Profesor Dr. Musa Ahmad, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa USIM. Yang berbahagia Dr. Asmadi Haris, Dekan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, merangkap pengarah ISEP yang ke-7. Yang berusaha Encik Mahathir Abdullah, Pengarah Pusat Pembangunan Keusahawanan Siswa USIM, merangkap pengarah program Gerak Usahawan Kampus 2011. Dekan-dekan, ketua-ketua jabatan USIM, pegawai-pegawai Kementerian Pengajian Tinggi, staf akademik dan pentadbiran, seterusnya para penaja program pada kali ini, hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pertama sekali, izinkan saya merakamkan ucapan syukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia, izin dan inayahnya dapat saya pada kali ini bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam majlis
yang sangat penting kepada kita, iaitu Majlis Perasmian pembukaan ISAP dan juga PGUK 2011. Pada kesempatan ini juga, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah SWT, kerana dengan limpah kurnia, izin dan inayahnya, kita dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, dan seterusnya dilapangkan dada dan waktu untuk kita dapat meneruskan kehidupan, menjalani kehidupan dengan baik dan sempurna, untuk kita sama-sama berusaha ke arah untuk memajukan, memakmurkan dan juga mensejahterakan umat Islam dan juga seluruh warga negara Malaysia dan juga masyarakat sejagat. Pada kesempatan ini, saya pertama sekali ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih, khususnya kepada yang berbahagia Datuk Syed Amin Al-Jeffrey, bukan saja sebagai ahli lembaga pengarah Universiti Sains Islam Malaysia, tapi juga yang dipertua Dewan Perniagaan Melayu Wilayah Persekutuan. Jadi terima kasih berbanyak Datuk kerana dapat meluangkan masa untuk hadir dalam majlis ini, memberikan sepatah dua kata dan seterusnya merasmikan majlis kita pada kali ini. Terima kasih tidak terhingga diucapkan kerana kesudian Datuk ini, walaupun di dalam kesempitan waktu dan juga terpaksa mengharungi kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur. Hari ini nampak Kuala Lumpur sesak sikit, mungkin kerana hari Jumaat, hujung minggu, tapi saya rasa hari ini sesak sikit sebab mungkin ramai yang meraihkan bajet yang cukup baik yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Parlimen pada petang tadi. Jadi untuk meraihkan itu, nampaknya semua dah keluar beramai-ramai sebab ada pengumuman banyak hadiah durian runtuh yang diberikan kepada rakyat Malaysia, termasuklah kenaikan gaji kepada kaki tangan kerajaan dan juga bonus tambahan pada tahun ini. Jadi bonus belum dapat lagi, tapi dah keluar berbelanja dulu. Jadi itu dia budaya rakyat Malaysia. Walau bagaimanapun, ini amat kita alu-alukan, kerana itulah caranya untuk kita membangunkan ekonomi kita, iaitu untuk sama-sama kita menyokong, membeli barangan, produk. Dan apabila kita semua membeli barangan, berbelanja, maka ini menyokong industri-industri yang mengeluarkan barang-barang itu, termasuklah kedai-kedai, gerai-gerai yang menjualnya, peniaga-peniaga yang berkecimpung di dalam perniagaan ini. Dan apabila barang semua laku, maka dapat keuntungan dan boleh dibesarkan lagi perniagaan. Dan apabila dibesarkan lagi perniagaan, maka lebih banyak kemudahan dapat diberikan dengan meningkatkan kualiti produk, kualiti servis, dan dengan keuntungan itu jugalah akan dibayar cukai, dibayar zakat, diberi zakat, dan seterusnya bersedekah. Dan ini akan terus menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara dan juga seterusnya akan memakmurkan ummah. Jadi inilah dia proses yang berlaku di dalam perniagaan ini. Jadi alhamdulillah negara kita duduk dalam aman dan makmur, dan universiti kita, Universiti Sains Islam Malaysia, dapat bergerak dengan lancar dan licin dengan bantuan kerajaan, dengan bajet yang diberikan. Dan ini banyak dapat membantu untuk kita sama-sama melatih anak-anak muda, para mahasiswa-mahasiswi kita, untuk mereka menjadi mahasiswa-mahasiswi yang boleh kemudian nanti menyumbang semula kepada masyarakat. Itu adalah harapan kita, dan pastinya
sokongan daripada semua pihak, termasuk ahli masyarakat juga kepada universiti kita ini, akan memudahkan lagi lah tugas kita. Hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, program Convention Keusahawanan Islam atau ringkasnya ISAP ini, dan juga program Gerak Usahawan Kampus atau PGUK ini merupakan sebahagian daripada kurikulum di USIM. Kita memang menggalakkan para mahasiswa-mahasiswi kita berkecimpung di dalam perniagaan. Ini sesuai dengan seruan agama kita yang mengatakan 9 daripada 10 sumber rezeki itu datang daripada perniagaan. Jadi ini sangat kita tekankan. Tambah lagi dalam masa sekarang ini kita melihat umat Islam masih jauh ketinggalan dalam perniagaan. Kalau kita melihat perniagaan yang besar-besar, kecuali perniagaan-perniagaan yang menjadi ahli dalam Dewan Perniagaan Melayu Wilayah Persekutuan, ini semua usahawan dah berjaya, ya. Bukan saja SME tetapi dah ada yang multinasional. Jadi kita ingin banyakkan lagi perusahaan-perusahaan yang besar, khususnya dimiliki oleh usahawan-usahawan Muslim. Jadi kita jadikan program keusahawanan ini sebagai satu sebahagian daripada kurikulum di universiti, di mana pelajar tahun 3 diwajibkan untuk mengadakan program yang seumpama ini. Jadi kita mengharapkan dengan adanya sedikit pendedahan dan latihan ini akan membuka minat dan juga membuka peluang kepada para pelajar kita. Maka dengan itu, maka benarlah agama kita yang mengajar kita supaya mencari rezeki melalui perniagaan ini dapat dibuktikan. Dan maka lebih benarlah agama kita sebenarnya. Kalau tidak, itu sebagai seruan saja, seronok ustaz saja yang bagi ceramah kata 9 daripada 10 punca rezeki itu datang daripada perniagaan, tapi hakikatnya tidak begitu. Jadi kita ingin menterjemahkan itu, dan apa yang kita lihat pada hari ini, alhamdulillah ini sebahagian daripadanya. Dan saya sangat suka ceritalah melihatkan begitu hebat sambutannya. Kita ada lebih daripada 80 gerai ataupun usahawan yang terlibat membabitkan diri. Dan ini juga untuk makluman yang berbahagia Datuk Said, pertama kali kita bawa program keusahawanan USIM ini di luar kampus. Ini sempena kali ke-7. Jadi selaraslah dengan surah Yusuf tadi ayat 43 hingga 49 tadi dibaca. Ya, 7 tahun makmur, 7 tahun kekeringan, ya, 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Jadi kita kali ke-7 sempena itu kita bawa program kita keluar. Nampak makmur lah dapat bawa keluar. Jadi alhamdulillah, ya. Inilah yang kita harapkan supaya ini dapat kita gerakkan. Dan saya dengan kesempatan ini ingin mengucapkan setinggi-tinggi syabas dan tahniah kepada pihak penganjur. Untuk makluman juga, program ini dianjurkan sepenuhnya oleh pelajar, ya. Jadi ini juga memberikan peluang kepada pelajar kita untuk mengurus hal-hal yang sebegini, memberikan keyakinan dan juga memberikan peluang untuk networking, ya. Bila dia buat program macam ni, berjumpa dengan ramai orang, berjumpa dengan peniaga, berjumpa dengan sponsor, berjumpa dengan pegawai-pegawai atasan, pegawai-pegawai tinggi di agensi-agensi kerajaan, berjumpa dengan ahli-ahli usahawan di luar sana, ya. Jadi ini merupakan pendedahan yang sangat baiklah. Jadi alhamdulillah, ini juga satu perkara yang dapat direalisasikan oleh kita, ya, tetapi dengan sokongan sepenuhnya. Harapan kita juga untuk mengenengahkan keusahawanan Islam ini juga dapat kita jayakan, dengan maksud bahawa kita melihat bahawa dalam menghadapi, mengharungi cabaran perniagaan yang turun naik,
yang begitu hebat, mengikut kitaran ekonomi dan juga mengikut kadar persaingan yang ada perniagaan yang boleh kekal lama, ada yang terpaksa menghadapi kesulitan, ya. Jadi kita nampak salah satu daripada ciri utama perniagaan-perniagaan yang boleh bertahan lama ataupun sustainable ini adalah perniagaan-perniagaan yang mengamalkan prinsip-prinsip Islam. Ini termasuklah perniagaan-perniagaan yang dijalankan oleh orang bukan Islam. Jadi walaupun mereka bukan orang Islam, tapi mereka mengamalkan perniagaan menggunakan prinsip-prinsip Islam, ya. Jujur, ikhlas, amanah, melayan customer dengan baik, mengeluarkan produk yang bermutu, yang boleh diterima selamat dan sebagainya. Di samping itu, mereka ini juga banyak menyumbang kepada masyarakat. Jadi kalau kita lihat pada hari ini, banyak program-program CSR, Corporate Social Responsibility, itu dibuat oleh syarikat-syarikat bukan Islam. Dan ini sebenarnya memang dianjurkan oleh Islam. Dan mungkin barakahnya mereka juga dapat tempias Rahman dan Rahim daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Mereka juga dapat menerima oleh kerana mengamalkan prinsip-prinsip pengurusan ataupun perniagaan Islam. Jadi ini juga kita ingin terapkan di kalangan pelajar kita supaya mereka juga mengamalkan prinsip-prinsip perniagaan Islam ini. Bukan saja berniaga, bermuamalah, bertransaksi secara Islam, tetapi laba yang didapat, keuntungan yang didapat itu disumbangkan semula ke dalam masyarakat dalam bentuk membayar zakat, memberi sedekah, tidak lokek untuk kita kata sama-sama menyumbang kepada pihak-pihak yang memerlukan di dalam masyarakat. Dan ini adalah petua yang utama yang membuatkan perniagaan-perniagaan boleh maju. Malah kalau kita tengok di negara barat, CSR ini menjadi salah satu daripada agenda utama dalam syarikat mereka. Jadi kita sama-samalah menghayati tentang prinsip pengurusan Islam ini supaya kita juga menjadi peniaga dan juga usahawan yang berjaya, bukan saja berjaya tetapi sustainable, boleh bertahan dalam apa juga keadaan. Dan ini pastinya lah kita cuba terapkan juga di dalam kurikulum dan juga di dalam aktiviti para pelajar kita di USIM. Baiklah, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan sekalian, saya sekadar ingin mengambil sedikit waktu ini untuk memberikan ucapan haluan-haluan yang ringkas ini bagi pihak USIM dan juga rakan-rakan di USIM dan juga bagi pihak penganjur program pada kali ini, iaitu Fakulti Ekonomi dan Muamalat dan juga Pusat Keusahawanan Pelajar USIM. Ingin mengucapkan jutaan terima kasih khususnya kepada semua yang telah terlibat dalam membantu memudahkan program ini dilaksanakan, khususnya kepada para peniaga, usahawan yang sama-sama memberikan sokongan yang padu menyertai program kita pada kali ini. InsyaAllah kita doakan juga supaya usahawan dan para peniaga kita memperolehi keuntungan yang baik dan juga mendapat barakah daripada usaha yang dijalankan. Juga kepada semua pengunjung, saya ingin menyerulah supaya masyarakat di sekeliling Nilai ini dan sekitarnya, termasuk juga di Seremban dan di Bangi, di Salak, ya, dapat sama-sama datang mengunjung program kita pada kali ini dan sama-sama memeriahkan program kita. Kepada para penaja yang begitu murah hati menaja program ini, saya bagi pihak USIM ingin menyatakan rasa terhutang budi di atas kemurahan hati tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kepada pihak agensi kerajaan termasuklah Majlis Pembandaran Nilai, pihak MARA, juga agensi-agensi lain yang sama-sama menyokong, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Namun begitu, pastinya ada juga kelemahan sana sini. Saya pada awal lagi memohon maaf dan pastinya lah
Saya minta supaya para pelajar kita selaku penganjur dalam proses pembelajaran ini dapat memperbaiki lagi pada masa akan datang. Sekali lagi kepada yang berbahagia Datuk Syed Amin Al-Jeffrey, saya ucapkan berbanyak terima kasih di atas kelapangan waktu dan juga kesudian yang berbahagia Datuk untuk sama-sama bersama-sama dengan kita pada malam ini dalam majlis perasmian ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih atas kesudian yang berbahagia Datuk menyampaikan ucapan anu-anuan sebentar tadi. Daun semulur di Pekansari, batang jerami rebah ke bumi. Madah dihulur, sembah diberi, kata perasmi hajatnya kami. Hadirin dan hadirat sekalian, bagi menyempurnakan lagi majlis perasmian pembukaan ISEP 7 dan program Gerak Usahawan Kampus 2011, majlis dengan penuh takzimnya menjemput yang berbahagia Datuk Syed Amin Al-Jeffrey, Ahli Lembaga Pengarah USIM, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Konvensi Keusahawan Islam kali ke-7 dan program Gerak Usahawan Kampus PGUK 2011. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ard wa la fis samai wa huwas samiul alim. Wa hasbi Allah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Saudara-saudari pengacara majlis yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Muda, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Asin Dollah, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajaran dan Alumni USIM, yang berbahagia Profesor Dr. Musa Ahmad, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa USIM, yang berbahagia Dr. Asmadi Haris, Dekan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, dan juga merangkap pengarah ISEP ke-7, yang berusaha Encik Mahathir Abdullah, pengarah Pusat Pembangunan Keusahawan Siswa, rangkap pengarah program Gerak Usahawan Kampus USIM 2011, dekan-dekan, ketua-ketua jabatan USIM, pegawai-pegawai Kementerian Pengajian Tinggi dan IPT, staf akademik dan pentadbiran Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, barisan penyaja ISEP ke-7 2011, siswa-siswi, saudara-saudari, rakan-rakan seperjuangan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis perasmian Konvensyen Keusahawan Islam ISEP untuk tahun 2011. Dan saya difahamkan konvensyen ini adalah kali yang ke-7 yang dianjurkan oleh USIM bersamaan dengan program Gerak Usahawan Kampus. Saya ucapkan syabas kepada semua yang terlibat untuk menjayakan program ISEP ke-7 ini, terutamanya kepada pensyarah-pensyarah, pihak pentadbiran dan juga pelajar-pelajar tahun terakhir Fakulti Ekonomi dan Muamalat. Pelaksanaan program ini dengan penuh dedikasi dan bermutu oleh semua pihak yang terlibat akan saya pasti menjadi perangsang kepada kita semua untuk lebih bertekun apabila melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang kita pikul demi untuk menghasilkan kejayaan yang berkekalan.
Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak penganjur kerana sudi menyebut saya untuk merasmikan majlis perasmian ISEP dan program gerak usahawan kampus ini yang penuh berprestij. Syabas kepada semua. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya difahamkan bahawa tujuan utama penganjuran ISEP ke-7 ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan perfahaman yang jelas kepada koordinator pelajar berkaitan dengan keusahawanan dan konsep perlaksanaannya. Dimaklumkan juga kepada saya bahawasanya siswa-siswi USIM amat berminat dengan program-program keusahawanan yang dijalankan di USIM. Alhamdulillah. Ciri ini begitu terserlah melalui aktiviti perniagaan di Students Mall yang baru saja tadi Datuk Profesor bagi tahu dekat saya, dan juga Pusat Keusahawanan Pelajar PKP. Begitu juga gambaran yang dipamerkan oleh peserta-peserta kursus-kursus keusahawanan yang dianjurkan oleh USIM mengambil bahagian dalam acara seperti pertandingan SIFE, BSN Intervarsity Social Venture Challenge, cabaran catur bistari dan sebagainya. Tahniah diucapkan kepada Pusat Pembangunan Keusahawan Siswa USIM yang berjaya mencetus minat siswa-siswi di dalam program-program pembudayaan keusahawanan ini. Ini adalah satu gerak usahawan aktivitinya yang begitu hebat, dan saya telah pun diberitahu tadi seramai 300 lebih gerai-gerai yang diusahakan oleh pelajar-pelajar siswa-siswi USIM sendiri. Sudah tentu penglibatannya lebih daripada yang ada daripada kampus, juga termasuklah penganjur-penganjur, usahawan-usahawan yang lain yang luar daripada kampus yang berjaya. Tapi ini bukanlah merupakan satu perkara yang harus kita rasa rendah diri atau lemah, kerana sebenarnya untuk kita nak menjayakan perniagaan kita, sudah tentu kita mesti ada interaksi, sudah tentu kita kena berkawan, sudah tentu kita kena menjalinkan perhubungan perniagaan. Dan tak salah bagi kita untuk menjalinkan perhubungan dengan mereka yang sudah pun begitu lama dan berjaya di dalam aktiviti-aktiviti perniagaan. Dan malam ini terserlah di dalam gerai-gerai yang ada, mereka yang sudah pun mula begitu lama berniaga bersamaan dengan saudara-saudari yang baru saja nak menceburi diri dalam bidang perniagaan. Saya ingin berkongsi pengalaman saya kepada mereka yang ingin untuk menjadi usahawan, dan saya menggalakkan siswa-siswi, pelajar-pelajar tahun terakhir, apabila sudah tamat besok keluar daripada universiti, tumpukan perhatian untuk menjadi usahawan baru di dalam Malaysia. Saya nak cerita satu insiden yang berlaku hampir 10 tahun yang lalu, tetapi ini masih lagi teringat kepada pemikiran saya apabila saya dijemput untuk bermesyuarat dan juga berdiskusi dengan pihak-pihak atas, yang mana di dalam, saya tak nak sebutlah namanya, tak elok, tapi saya nak menceritakan saja apa yang berlaku. Dan di dalam perbincangan itu, mesyuarat tadi, saya telah dipersoalkan tentang kemajuan usahawan-usahawan Melayu ataupun usahawan-usahawan Islam yang pada masa itu dan juga pada hari ini masih lagi, walaupun kita mempunyai sudah ramai usahawan-usahawan Islam yang berjaya, tapi masih ramai lagi yang kurang berjaya, termasuklah mereka yang menjadi ahli di dalam Dewan Perniagaan Melayu Kuala Lumpur. Kenapa
kenapa keadaan ini berlaku. Sedangkan kalau kita lihat di kalangan kaum-kaum yang lain, mereka ini begitu berjaya sekali. Sudah tentulah kalau kita nak cari pasal, ya, kalau kita nak cari sebab, macam-macam sebab yang kita boleh keluarkan kenapa kita tak berjaya. Antaranya yang selalu diperkenalkan, yang selalu disuarakan, kita ini tertindas, kita ini tidak dapat cooperation, kerjasama daripada pihak lain dan sebagainya, macam-macam. Jadi bagi saya, orang yang telah pun berkecimpung di dalam dunia perniagaan hampir 30 tahun, itu saya tak minat sangat nak mendengar. Tetapi kalau kita lihat dari segi karakter masyarakat perdagangan dan perindustrian kaum Islam di Malaysia ini, maka daripada situ kita dapat mengulas, iaitu dari segi titik permulaannya, penganggotaannya sudah ada permasalahan. Kalau inilah berlaku, sudah tentu jalan-jalan kita untuk nak mengharung apa juga segala macam masalah dan dugaan yang terpaksa kita hadapi untuk kita menjayakan usaha kita, sudah tentulah ia menjadi satu perkara yang amat sukar dan berat. Saya menceritakan kepada bos ini satu keadaan, saya bagi contoh satu keadaan kepadanya. Saya mengatakan, kalau kita lihat pada keseluruhannya, minta maaf, ini bukan nak mengkeji, mencaci sesiapa, tapi hanyalah untuk berkongsi supaya kita yang Allah Ta'ala sudah pun menganugerahkan kedudukan yang lebih baik daripada yang lain, yang sesama kita, maka ini adalah merupakan tugas dan tanggungjawab kita untuk memastikan kaum Islam, kaum Muslim dalam Malaysia ini lebih baik di masa-masa yang akan datang. Sudah tentu kita terpaksa mengimbas, melihat apa yang sudah pun berlaku dan tak mau lagi kita mengulanginya. Yang baik kita ambil sebagai contoh teladan dan kita majukan, yang tak baik kita tinggal kat belakang supaya dia tidak mengganggu perjalanan kita di hadapan. Kalau kita melihat dari segi penganggotaan masyarakat ini, kebanyakannya adalah terdiri daripada mereka yang sebenarnya gagal di dalam membentuk masa depan mereka sendiri. Contoh, golongan yang tak dapat lulus dalam pembelajaran, mereka ini mungkin tak boleh nak dapat bekerja dengan sesiapa yang lain. Maka ada tekanan, ada saranan juga daripada pihak keluarga, daripada pihak masyarakat, pergilah buat kerja sendiri, apa yang kita kata dalam bahasa Inggeris self-employed, ya, the self-employed people. Mereka ini tidak ada haluan, maka oleh kerana itu susahlah mereka nak dapat kejayaan. Samalah juga termasuk dalam golongan ini mereka yang sudah memakan gaji, tetapi disebabkan oleh situasi-situasi yang tertentu, harapan mereka, minat mereka untuk nak menjayakan kerjaya mereka di dalam employment tadi terjejas, tak dapat naik pangkat, tak dapat diketepikan. Orang lain yang dia rasanya tak begitu baik seperti dia naik lebih tinggi daripada dia dan sebagainya, maka sudah ada rasa marah, sudah ada rasa kecewa, sudah ada rasa negatif. Nanti aku nak tunjuk dekat dia, aku nak berhenti, aku nak pergi meniaga, aku lebih maju lagi. Dalam dua contoh yang saya bagi ini, saudara-saudari sekalian, ia menunjukkan bahawasanya kecimpungan mereka ini di dalam dunia perniagaan sebagai usahawan-usahawan bermula dengan niat yang tak betul. Dan apabila niatnya sudah tak betul,
maka tak mungkin mereka akan dapat menghasil kejayaan. Kalaupun nak ada hasil kejayaan, dia dah mula dengan selewengan-selewengan. Termasuklah cerita Ali Baba yang kita tak berkenan ni. Ini bukan cerita 1001 malam. Kalau cerita 1001 malam daripada Khalifah Harun al-Rashid boleh tahan juga. Tapi ini cerita Ali Baba, yang Ali itu kita, yang Baba itu yang lain. Kita hanya toke untuk cari permit dan lesen, tetapi si Baba ni yang buat kerja. Jadi kalau itulah kita nak jadi usahawan, memang tak betul. Memang tak betul. Curahlah macam-macam oleh kerajaan untuk nak membantu kaum Islam berjaya dalam perniagaan, tak mungkin dia akan berjaya. Kalau dalam bahasa Inggeris kita kata a bottomless pit. Tuang masuk dia takkan penuh, sentiasa bocor sahaja. Jadi saya bagi tahu dekat ketua tadi ini yang jadi masalah kepada kaum masyarakat pedagang perindustrian Islam, khususnya masyarakat pedagang dan perindustrian Melayu. Kalau saya pergi kat kampus, sekarang saya RTM, convocation baru saja selesai, saya masuk dalam kampus dan saya nak bertemu duga, saya nak interview seorang first class honors graduate di kalangan yang Islam. Saya ucap tahniah kepadanya. Kemudian saya tanya, apa plan you, rancangan you untuk masa depan you? Jawapan yang selalunya kita terima daripada kalangan mereka ini, oh, saya nak bekerja dengan multinational corporation, saya nak bekerja dengan Petronas, saya nak bekerja dengan bank-bank yang besar-besar. Sebab itulah career path saya, sebab di situ gajinya besar. Banding dengan first class honors graduate yang bukan Islam, kita tanya soalan yang sama kepadanya, selepas kita pun kata syabas kepada dia, jawapannya, oh, saya nak cari pengalaman untuk nak berniaga sendiri. Saya akan masuk bekerja dengan syarikat-syarikat dahulu selama 5-6 tahun, dapat pengalaman sedikit, lepas itu saya akan buka firma perniagaan saya sendiri. Jadi bermakna di kalangan usahawan Islam Malaysia, Melayu terutama sekali, kita tidak ada yang cerdik pandai yang ingin untuk menjadi usahawan. Tapi di kalangan yang bukan Islam, yang bukan Melayu, golongan mereka terdiri ramai daripada yang cerdik pandai. Sudah tentu kalau dia cerdik dan pandai, the possibility of them doing very well in business is far greater than those who are not so clever. Jadi bila USIM telah pun mengadakan convention keusahawanan Islam dan juga program gerak usahawan kampus, saya mengalu-alukan saudara-saudari untuk menjadi member saya dalam masyarakat perdagangan dan perindustrian. And when you graduate, ladies and gentlemen, get into our website klmcc.com, fill up the application form and be a member of KLMCC. Ingat, tadi Vice Chancellor kata apa? Nabi telah pun berkata, 9 daripada 10 saluran rezeki datangnya daripada perniagaan. Tetapi ramai di kalangan rakan-rakan saya dan juga yang lain-lainnya, mereka salah mentafsirkan hujah ini. 9 daripada 10 saluran rezeki datangnya daripada perniagaan. Ingat, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, Nabi tidak kata kalau nak kaya raya, banyak ada duit, pergi berniaga. Sebab rezeki dengan kaya tak sama. Cuma dia mengatakan senang untuk nak mencari rezeki kalau kita berniaga. Jadi please put your mind in its right
perspective. It is easier for you to get your sustenance to support your life. Rezeki mestilah tak berputus-putus. Itu yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada gunanya kita minta rezeki yang banyak, dia bagi sekaligus, lepas itu kita tak tahu belanja, dia habis gitu saja, bungkuslah kita. So please remember this. When Nabi said 9 out of 10 saluran rezeki sustenance come from business, it does not mean that you will be rich. It does not matter. It does not matter whether you are a multi-billionaire or you are just a normal businessman. The most important thing for you to be an usahawan and entrepreneur is that you must be successful. And success means that utang yang you ambil, you dapat bayar. Pekerja-pekerja you yang bekerja dengan you, gajinya you boleh bayar. Dan pembekal-pembekal memang hormat dan confident dengan you. Begitu juga pelanggan-pelanggan, customer, dia suka datang mengunjungi kedai you. That is what success is all about. One more issue that I'd like to share with you sebagai seorang yang telah pun begitu lama berniaga, ialah relationship. Dalam perniagaan, relationship is very important sebab dia mencetuskan kepercayaan. Tetapi relationship ni tak dapat kita salinkan kalau tidak ada chemistry. Dan tak semestinya kita hanya bergaul dengan kaum kita sahaja. Kita juga perlu bergaul dengan yang lain. Dan kita mesti ada rasa selesa. Dan kita tidak rasa segan silu ataupun takut ataupun memandang serong kepada sesebuah pihak apabila kita ingin mencetuskan pergaulan ini. Pagi tadi saya didatangi oleh satu rombongan daripada Madagaskar. Kalau saudara semua tahu mana Madagaskar, satu pulau yang besar di timur Afrika, benua Afrika. Mereka ini mengunjungi saya sebagai Presiden Dewan Perniagaan Melayu Kuala Lumpur. Dan ini adalah rombongan dagang daripada Madagaskar. Kalau kita lihat muka dia semua, macam muka kita saja. Kerana apa? Kerana mereka ini sebenarnya nenek moyangnya adalah datang daripada sini, daripada Kepulauan Melayu. Ya, bahasanya pun sikit sebanyak bahasa Melayu masih lagi dia pakai, tetapi dia dah tak panggil diri dia Melayu lah. Kebanyakan mereka adalah Kristian, Katolik. Tapi mereka datang ke Malaysia untuk nak memulakan satu perniagaan yang selama ini mereka hanya melihat kepada benua di barat sebagai tempat pemasaran mereka. Today they come to us because they are looking east. Saya bagi tahu dekat dia orang, kita sebenarnya sudah pun 20 tahun kita look east. Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia kita dulu, dia sudah pun buat the look east policy. Sekarang mereka buat look east policy. Dan saya kata Alhamdulillah, kerana you telah pun dibawa kepada kita untuk kita meluaskan lagi pasaran barangan kita pada hari ini. Begitu juga yang datangnya daripada Pakistan, yang datangnya daripada India, yang datangnya daripada Indonesia, yang datangnya daripada Gulf countries, Dubai dan sebagainya. Sebab itu saya kata tadi, isilah borang, jadilah ahli Dewan Perniagaan Melayu Kuala Lumpur. Kerana kat situ you boleh dapat banyak peluang-peluang insya-Allah untuk berinteraksi, meluaskan lagi pasaran-pasaran you. Saya dah lari daripada ucapan teks yang saya nak baca ni, kerana saya begitu terpergun dengan ucapan BC tadi, dan saya ingin nak olah banyak daripada apa yang telah pun diperkatakan oleh beliau tadi. Jadi biarlah saya sampai ke akhir kalam sajalah. Akhir kalam, saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus dalam memastikan Konvensyen Keusahawanan Islam ISEP ini dan program gerak usahawan kampus ini berjaya dengan sempurna.
Saya lagi sekali mengucapkan syabas kepada pihak-pihak yang terlibat, khususnya pelajar tahun akhir Fakulti Ekonomi dan Muamalat, kerana menjayakan program seumpama ini di peringkat USIM, di mana program ini memberi pendedahan dan kesedaran tentang pelbagai peluang keusahawanan di kalangan siswa-siswi, terutama yang bakal bergelar graduan kelak, dan selepas itu bakal dipanggil usahawan juga. Dan dengan pengisian seperti ini, agenda pembangunan keusahawanan dapat difahamkan dengan lebih jelas lagi, dan semoga usaha ini mendapat keberkatan dan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan bangganya merasmikan Konvensyen Keusahawanan Islam ISEP kali ke-7 dan program gerak usahawan kampus PG itu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Muda, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia, bersama Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Assin bin Dollah, Timbalan Naib Chancellor Ahli Pelajar dan Alumni, untuk bersama-sama Yang Berbahagia Dato' Syed Amin Al-Jeffrey, Ahli Lembaga Pengarah USIM, bagi menyempurnakan upacara perasmian Konvensyen Keusahawanan Islam kali ke-7 dan PGUK 2011. Dipersilakan. Hadirin dan hadirat sekalian, demikianlah tadi upacara perasmian pembukaan Konvensyen Keusahawanan Islam kali ke-7 dan program Gerak Usahawan Kampus 2011. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, pelbagai aktiviti telah dijalankan sebelum konvensyen ini diadakan bagi menjana dana tabung ISEP 7 2011. Alhamdulillah, berkat usaha dan kreativiti mahasiswa tahun akhir Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM dengan kerjasama pelbagai pihak, ISEP 7 telah berjaya mencapai sasarannya. Hadirin sekalian, bagi memeriahkan lagi majlis kita pada malam ini, majlis dengan ini menjemput kumpulan nasyid Wansul yang dianggotai oleh mahasiswa dari Fakulti Ekonomi dan Muamalat untuk menyampaikan persembahan mereka. Terimalah dua buah lagu yang bertajuk Bismillah dan Hamba-Mu. Persilakan. Kami daripada kumpulan Wansul malam ni akan mempersembahkan dua buah lagu. Lagu yang pertama yang bertajuk Bismillah Majreha, dan lagu yang kedua bertajuk Hamba-Mu. InsyaAllah kami akan menyampaikan lagu yang pertama daripada kami. InsyaAllah, bismillah.
Aku insan damba mencari ilham damaikan satu alam. Aku insan mendambakan cari sayang damaikan alam. Hari bari dari segala-gala yang kau kenali. Bila kan berhenti sesal dan menyesali, tersungkur dan menangis di pintu hati. Benderang cahaya, di atasnya cahaya, terangi alam yang gelap gelita. Bismillah majreha, bismillahi mursaha, kau seru, kau puja, suci namanya. Aku insan damba mencari ilham damaikan satu alam. Aku insan mendambakan cari sayang damaikan seluruh alam. Kau mencari damai di sanubari dari segala-gala yang kau kesali. Bila kan berhenti sesal dan menyesali, tersungkur dan menangis di pintu hati. Benderang cahaya, di atasnya cahaya, terangi alam yang gelap gelita. Bismillah majreha, bismillahi mursaha, kau seru, kau puja, suci namanya. Seterang bintang di langit tinggi menyinari musafir yang mencari di kemaran sepi. Benderang cahaya, di atasnya cahaya, terangi alam yang gelap gelita. Bismillah majreha, bismillahi mursaha, kau seru, kau puja, suci namanya. Bismillah majreha, bismillahi mursaha, kau seru, kau puja, suci namanya. Okey. Itulah lagu pertama daripada kami, Bismillah Majreha, daripada Yasin. Yasin, insyaAllah. InsyaAllah kita akan teruskan lagi. yang lagu kedua. Lagu kedua kita apa tajuknya? Tajuknya Hambamu. Hambamu daripada Imam Muda. Imam Muda. Terimalah Ya. Hambamu. Hambamu. Satu perjalanan dalam sebuah kehidupan.
seandainya hilang. Allah tegakkan perjalanan yang bakal ditempuh, tegakkan semangat bila runtuh. Setibanya di sisimu ku berserah, terimalah ku hamba-Mu Allah. Hamba-Mu Allah. Sekiranya takdir menguji, cekakkanlah hasrat di hati. Semoga kesusahan bisa mengajak hati terus asa. Usaha dengan doa, masanya akan tiba. Dengan restu ilahi, kelak pasti akan ditemui. Suruhkan cahaya di hati terang, Allah. Tunjukkan jalan seandainya hilang, Allah. Cekakkan perjalanan yang bakal ditempuh, tegakkan semangat bila runtuh. Setibanya di sisimu ku berserah, terimalah ku hamba-Mu Allah. Dengan restu ilahi, kelak pasti akan ditemui. Suruhkan cahaya di hati terang, Allah. Tunjukkan jalan seandainya hilang, Allah. Tegakkan perjalanan yang bakal ditempuh, tegakkan semangat bila runtuh. Setibanya di sisimu ku berserah, terimalah ku hamba-Mu Allah. Hamba-Mu Allah. Hamba-Mu Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan nasyid Wangsol di atas persembahan mereka yang cukup menghiburkan sebentar tadi. Yang berbahagia Datuk dan hadirin sekalian, bagi meneruskan acara pada malam ini, majlis dengan sukacitanya sekali lagi menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Muda, diiringi yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Asin bin Daulah untuk naik ke atas pentas. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Hadirin sekalian, sebagai tanda penghargaan kepada yang berbahagia Datuk Syed Amin Al-Jeffrey di atas kesediaan beliau merasmikan majlis pembukaan ISEP 7 dan PGUK 2011, pihak majlis menjemput yang berbahagia Datuk untuk menerima cenderahati sebagai tanda kenang-kenangan. Untuk makluman yang berbahagia Datuk, cenderahati berbentuk khat yang telah dihadiahkan kepada yang berbahagia Datuk sebentar tadi adalah hasil kreativiti usahawan pelajar Universiti Sains Islam Malaysia yang bernama Muhammad Yusuf Hasini Mutalib dari Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Beliau menggunakan kemahiran yang dianugerahkan kepadanya untuk menjalankan perniagaan berasaskan kesenian khat Islam.
Majlis sekali lagi merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk di atas penyampaian cenderahati sebentar tadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan, Alhamdulillah dengan berakhirnya perasmian dan penyampaian cenderahati sebentar tadi, maka sempurnalah sudah Majlis Perasmian Pembukaan Konvensyen Keusahawanan Islam kali ke-7 dan program Gerak Usahawan Kampus 2011. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada semua tetamu yang hadir kerana sudi memeriahkan majlis kita pada malam ini. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Kalau tuan pikat cemara, buatlah bara bakar selasih. Sudilah tuan jamu selera, hidangan mesra, pengikat kasih. Dengan ini, majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk serta dibdib kehormat sekalian untuk menikmati hidangan di bilik jamuan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan